Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video terakhir untuk topik 8.1. So, topik 8.1 adalah mengenai taksonomi. So, taksonomi ni melibatkan 3 bahagian. Okay, taksonomi. Okay, pengkelasan, pengecaman dan juga penamaan. Penamaan kita dah belajar. Penamaan yang menggunakan sistem penamaan binomial. So, sistem penamaan binomial ini okey, yang melibatkan, ingat tak? Depan ni adalah genus, sini adalah spesies. So, kita teruskan. Alright. Now, kekunci dikotomi. So, kekunci dikotomi ni kita pecahkan adalah kita mengecam mengikut ciri-ciri yang ada pada organisma itu. So, yang ini awak dah belajar masa tingkatan 2. So, kita mulakan tau. Tu, kekunci dikotomi ni kita tengok kat sini, kita ada berapa organisma di sini? Kita ada, sekejap ya. Saya padam dulu. Okey, saya padam sekejap. Sekejap. Okey, saya padam. So, kita ada dekat sini, kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita ada 8 organisma. So, 8 organisma ni, saya ambil yang ni lah senang. So, kita ada 8 organisma. So, organisma ni kita pecahkan kepada haiwan dan juga tumbuhan. So, yang ini kita pecahkan dia. Ini adalah ciri pertama yang kita bezakan. So, kita letak kat sini. Ini adalah 1A. Ini adalah 1B. So, 1A ni kita pecahkan lagi. Sebab dia A kan. Kita mulakan dulu dengan A. Kita habiskan A. Kita pecahkan kat sini. Mempunyai kaki dan tidak mempunyai kaki. So, kita dah tahu ini haiwan. Ini haiwan. Ini haiwan. Ini haiwan. Kita pecahkan untuk haiwan tumbuhan. So, haiwan kita letak 1A. Tumbuhan letak 1B. Settlekan dulu 1A. So, 1A ni pula kita pecahkan haiwan tu kepada mempunyai kaki, tidak mempunyai kaki. So, yang mempunyai kaki ni kita labelkan sebagai 2A. Yang ni 2B. So, disebabkan kita label yang ni, kita settlekan dulu A. So, 2A ni kita pecahkan lagi ciri dia. Kita nak pecahkan mengikut apa? Kita pecahkan mengikut kaki. So, kita ada 3 pasang kaki. Lebih daripada 3 pasang kaki. So, tengok mana satu yang ada kaki. Yang ada kaki ni. 1, 2, 3. So, ada kaki. So, rama-rama semut dengan laba-laba. So, rama-rama semut dengan laba-laba ni ada kaki. So, yang ini kita pecahkan pula. Sebab kita boleh pecahkan lagi. Yang ni ada sayap, ni tak ada sayap. So, kita pecahkan. Kita pecahkan. Yang ini ada sayap. Yang ni tiada sayap. So, yang ada sayap adalah rama-rama. Yang tiada sayap adalah semut. Kemudian kita pecahkan ni tadi kan. Yang lebih daripada 3 pasang kaki. Okey. 3 pasang kaki. Kita ada laba-laba. Yang tidak mempunyai kaki. Tengok. Yang tidak mempunyai kaki kita ada 2. Satu adalah siput. Satu lagi adalah cacing. So, siput dengan cacing ni kita nak bezakan dia lagi. So, kita bezakan dari segi apa? Dari segi satu ada cengkerang. Satu lagi tiada cengkerang. So, ini adalah siput. Yang sini adalah cacing. So, bila kita tengok kat sini, katakanlah saya ambil siput. So, siput ni kita nak rujuk yang mana satu? Okey, tengok mana satu siput. Siput adalah haiwan 5A. So, bila kita kata dia haiwan 5A, ciri 5A ni, maksudnya siput adalah haiwan yang bercengkerang, naik ke atas, tidak mempunyai kaki, ia adalah sejenis haiwan. So, kalau dia kata rujuk, kan? Kita tengok sini, tumbuhan tidak berbunga. 7B. Okey, 7B adalah pokok pinus. So, pokok pinus ni adalah tumbuhan tidak berbunga, berbiji benih dan sejenis tumbuhan. So, maksudnya, bila kita rujuk dia, kita tulis dia, daripada sini kita tulis, kita boleh tahu ciri tu daripada kekunci dikotomi yang kita dah lukis. So, ini yang kita kenali dia sebagai kekunci dikotomi. Alright. Okay, so, akhir sekali. Okey, so akhir sekali kita nak buat latihan. So, latihan pada muka surat 1.5. So, latihan dalam muka surat 1.5. Practice formative. Okey, practice formative 8.1. So, practice formative 8.1, soalan yang pertama.
berikan 2 ciri. Okey. Organisma yang tergolong dalam fungi. So, 2 ciri organisma yang tergolong dalam fungi adalah organisma ini tidak mempunyai klorofil, mempunyai dinding sel tetapi dinding sel ini diperbuat daripada kitin, menghasilkan spora dan sel sekulat disusun dalam bentuk berbenang halus yang disebut sebagai haifa. So, mana-mana 2 sahaja. So, soalan nombor 2. Bagaimanakah organisma dikelaskan mengikut hierarki taksonomi? So, macam mana kita nak kelaskan dia? Kita kelaskan dia, ingat tak? Bermula kita ada domain. Lepas tu kita ada alam. Lepas alam kita ada filum. Lepas filum kita ada kelas. Lepas kelas kita ada order. Lepas tu kita ada family. Last kali ni kita ada genus. Paling hujung sekali kita ada species. So, pengkelasan dia adalah mengikut daripada yang paling atas pada paling spesifik. Bermula dengan domain. Kemudian alam. Alam tu dipecahkan kepada beberapa kumpulan namanya filum. Filum dipecahkan kepada beberapa kelas. Dan kelas tu dipecahkan kepada beberapa order, family. Dan spesies. Apakah spesies dan spesies? Spesies adalah organisma yang terkecil. Macam mana kita nak tahu spesies yang sama? Apabila antara spesies ni, kita ada jantan betina, bila kita biakkan dia, dia boleh menghasilkan anak. So, bila dia boleh biak tu, maksudnya itu adalah daripada spesies yang sama. Okey, soalan nombor 3. Siapakah yang telah memperkenalkan sistem tata nama binomial? So, ini adalah bapa taksonomi kita, iaitu Carolus Linnaeus. Akhir sekali, bagaimanakah organisma dinamakan mengikut tata nama binomial? Contoh kita ambil satu contoh. Contoh adalah manusia kan? Homo sapien. Okey, Homo sapien macam mana? Kita garis. Sini garis. So, penamaan dia bermula, depan ni mesti genus. Yang ini adalah species. Okey, so tata nama ni nampak tak? Dia bermula dengan genus, hujungnya adalah species. So, saya ambil lagi satu contoh. Contohnya, kita nak subtract. Katakanlah saya ambil satu contoh adalah teratai. Saya ambil teratai. So, teratai ni nama, ni bukan nama saintifik. So, nama saintifik untuk teratai adalah Lumbo nucifera. So, kena garis. Garis. So, ini adalah penamaan saintifik menggunakan penamaan binomial. Okey, so itu sahaja untuk topik 8.1. Maaf atas segala salah dan silap. Terima kasih.